Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa afdalus salati wa atammut taslim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma akhrijna min zulumatil wahmi wa akrimna binuril fahmi waftah alaina bima'rifatil ilmi wa sahhil akhlaqana bil hilm waj'alna mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman wa huda, amma ba'd. Alhamdulillah, muslimin muslimat yang mengikuti siri FB Live kita yang telah masuk ke siri yang kedua. Di dalam kita itu menghuraikan kitab Aqidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, penjelasan sifat 20, Aqidah Ahli Sunnah wal Jamaah, penjelasan sifat 50, yang disusun oleh guru saya Al-Fadil Kiai Muhammad Idrus Ramli hafizahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid daraini amin. Bagi muslimin muslimat yang berminat untuk mendapatkan kitab ini, boleh berhubung dengan penerbit iaitu NGO Ahlus Sunnah wal Jamaah Research Group yang dikenali sebagai ARG. Boleh mendapatkan nombor WhatsApp itu di page mereka, ARG Pusat. Baik, kita telah sampai ke muka surat 23 dengan subtopik yang sangat relevan dengan suasana semasa, yang mana kita dapati sebahagian dari umat Islam mudah sekali mereka itu menghukum syirik, menghukum kafir kepada saudara-saudara seagama mereka semata-mata kerana sesuatu amalan yang dilakukan yang telah menjadi salah sangka di dalam fikiran mereka. Misalnya pagi tadi dalam pukul 9 saya berhasrat untuk menjadikannya sebagai rutin harian kalau tidak ada halangan, iaitu saya menerangkan tentang buku yang ditulis oleh Kiai Ma'ruf Khazin, iaitu Penziarah Kubur Bukan Penyembah Kubur. Ini yang saya maksudkan. Ada sebagian umat Islam, bila dia lihat saudara dia pergi ziarah ke kubur, berdoa di tepi kubur, membaca syair-syair di tepi kubur, maka dia menuduh saudaranya itu sedang menyembah kubur. Menyembah kubur itu hukumnya adalah syirik. Sedangkan dalil-dalil yang kita dapati daripada junjungan kita Sayyidina wa Nabiyyina wa Habibina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam menunjukkan bahawa umat Islam ini aman dari kesyirikan. Muka surat 23. Di antara keistimewaan umat Islam adalah majoriti mereka tidak akan terjerumus ke dalam kekufuran dan kesyirikan yang menyebabkan mereka keluar dari agama, atau istilah yang mereka gunakan asyirkul akbar al-mukhriju anil millah. Syirik yang besar, kerana syirik ini ada syirik yang khafi, iaitu syirik yang tersembunyi, atau kita katakan sebagai riak, orang yang melakukan sesuatu bukan ikhlas kerana Allah Ta'ala, tetapi kerana manusia, kerana pujian, kerana harta, kerana pangkat dan sebagainya. Dari satu sudut dia syirik, kerana dia solat misalnya kerana Allah pun ya, tapi kerana manusia pun ya juga. Tapi itu syirik yang dinamakan syirik khafi, syirik yang tersembunyi, tidak sampai dihukum murtad. Orang itu masih dianggap orang Islam,
tapi orang Islam yang bergulumang dengan dosa batin. Ya, syirik ini adalah dosa batin, syirik khafi, ya, riya. Tetapi mereka menuduh orang-orang yang menzarhi kubur dengan yang kita sebutkan, dengan berdoa, bertawassul, bertabaruk dan sebagainya. Mereka menuduh orang-orang Islam ini sebagai menyembah kubur. Menyembah kubur bukan lagi syirik yang khafi, bukan lagi syirik yang tersembunyi, tetapi merupakan syirik yang jali, syirik yang terang-terangan, atau disebut sebagai asyirkul akbaru al-mukhriju anil millah, syirik yang besar yang mengeluarkan seseorang dari agama. Sedangkan jaminan daripada Nabi SAW bahawa umat ini tidak akan berlaku kesyirikan secara majoriti umat Islam menjadi syirik, itu tidak akan berlaku. Hal ini berbeza dengan umat agama-agama lain sebelumnya di mana majoriti mereka terjerumus di dalam kekufuran dan kesyirikan. Dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan, iaitu riwayat Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah ta'ala, juga riwayat Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim, ya. An Uqbata bin Amirin radhiyallahu anhu anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala inni faradtukum wa ana syahidun alaikum inni wallahi la anzuru ila haudil an wa inni qad u'titu khazaina mafatihil ard wa inni wallahi ma akhafu ba'di an tusyriku walakin akhafu an tanafasu fiha. Dari Sayyidina Uqbah ibn Amir radhiyallahu anhu, Nabi SAW bersabda, sesungguhnya aku akan mendahului kalian. Ya, Nabi SAW akan meninggalkan kita, umat Islam ini, baginda pergi berpindah ke alam arwah, ke alam barzakh, mendahului kita. Tapi aku akan menjadi saksi bagi kalian. Nah, jadi Nabi SAW yang membawa iman, membawa Islam kepada kita, menjadi saksi untuk kita di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala bahawa kita ini telah menerima risalah yang dibawa oleh baginda sallallahu alaihi wasallam. Demi Allah, baru sahaja aku melihat haudku, atau disebut sebagai Al-Kautsar. Moga-moga Allah kurniakan kita termasuk di dalam golongan umat Islam yang dapat minum daripada Al-Kautsar ini, daripada haud Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan aku benar-benar diberikan kunci-kunci bumi. Sesungguhnya demi Allah, aku tidak takut kalian akan mensyirikkan Allah sepeninggalanku. Berarti kan, kawan-kawan yang mudah nak menghukum syirik kepada umat Islam semata-mata kerana melihat saudaranya itu berdiri di tepi kubur dan melantunkan syair-syair tertentu, terus dikatakan syirik akbar, dikatakan jadi kafir. Dengar, ini apa yang disabda oleh Nabi SAW. Nabi SAW sendiri tidak bimbang kalau umat Islam itu menjadi syirik selepas daripada kewafatan baginda sallallahu alaihi wasallam. Tetapi aku takut kalian nanti akan saling memerangi kerana berebut kekayaan bumi, kekayaan dunia ini. Dan itulah yang kita saksikan dengan mata kepada kita sekarang. Umat Islam berpecah belah, bersengketa. Jangan katakan dalam konteks antarabangsa, dalam konteks yang berlaku di luar negara. Bahkan kalau kita perhatikan suasana yang berlaku di dalam negara kita sendiri, dalam negara Malaysia ini, kita dapati perpecahan umat Islam kerana berebut kuasa, berebut pangkat, berebut jawatan, berebut harta benda dan sebagainya, telah membawa kepada perpecahan yang memudaratkan kesatuan dan kekuatan umat Islam. Jadi, yang Nabi SAW bimbangkan itu berlaku. Yang Nabi SAW tidak bimbangkan tidak berlaku. Bukan kita mengatakan tidak ada langsung umat Islam yang jadi murtad, yang jadi syirik, ada. Tapi bukan dalam skala yang besar. Bukan dalam kita katakan, majoriti umat Islam dah jadi syirik balik sebagaimana dituduh oleh sebahagian daripada umat Islam yang mempunyai sikap yang bercanggah dengan sikap Nabi SAW. Walaupun mereka membawa slogan, kononnya mereka menyeru kepada kembali berpegang kepada sunnah Nabi SAW, tetapi dari segi tingkah laku dan pegangan mereka, sebenarnya mereka melanggar sunnah Nabi SAW.
Hadis berikan beberapa pesan, beberapa poin kepada kita. Pertama, Rasulullah SAW akan mendahului umatnya ke telaga untuk menyiapkan dan menunjukkan air telaga itu kepada umatnya. Ini telaga di hari kiamat. Yang kedua, telaga Rasulullah SAW itu saat ini telah ada dan beliau telah melihatnya. Telaga itu yang kita insya-Allah setiap dari kita akan minum daripada telaga ini di hari kiamat. Tapi sudah ada telaga itu sekarang. Sebagaimana kita bincangkan tentang masalah syurga dan neraka. Yang ketiga, Rasulullah SAW mengkhabarkan bahawa umat baginda akan menguasai kekayaan dunia. Janji ini telah menjadi kenyataan. Di mana sepeninggalan, selepas kewafatan Nabi SAW, umat Islam menguasai Rom, menguasai Farsi, beserta kekayaan yang ada di dalamnya. Bahkan umat Islam berhasil menguasai sekian banyak negeri dengan aneka kekayaan alam yang dimilikinya. Dari segi memiliki kekayaan dunia itu, alhamdulillah, umat Islam tidak terpinggir. Kita mempunyai kekayaan. Bahkan kalau kita lihat kepada negara kita sendiri, mempunyai hasil mahsul yang banyak, yang kaya dengan pelbagai sumber. Tetapi kalau kita berpecah belah teruk semata-mata kerana berebut kuasa, pangkat dan jawatan, maka kebaikan itu nanti akan diambil oleh orang lain. Keempat, Rasulullah SAW bersumpah bahawa majoriti umatnya, cuba lihat Nabi SAW menyebut wa inni wallahi, dan sesungguhnya aku demi Allah, ma akhafu ba'di an tusyriku, aku tidak merasa takut selepas daripada aku bahawa kamu nanti akan melakukan kesyirikan. Dengan demikian, pernyataan beberapa aliran seperti aliran Wahabi yang mengkafirkan majoriti umat Islam adalah sebuah kesalahan yang fatal kerana menyalahi ajaran Rasulullah SAW. Makanya kita sangat-sangat berharap kepada para pemimpin, kepada para menteri, kepada orang yang membentuk kerajaan sekarang, supaya membaca denyut nadi umat Islam, denyut nadi orang-orang yang mengharapkan bahawa di Malaysia ini tidak diangkat ke jawatan-jawatan yang penting, tidak diberi kuasa-kuasa yang memberi kesan kepada umat, kepada orang yang tidak berfahaman ahli sunnah wal jamaah. Apatah lagi diberi jawatan menteri, apatah lagi diberi jawatan mufti kepada orang yang berfahaman Wahabi. Kerana orang yang sebegini, walaupun mungkin zahir mereka masih lagi menunjukkan senyuman dan kebaikan, tetapi batin mereka mengandungi mensyirikkan umat Islam, menganggap orang selain daripada mereka itu kafir, bahkan menghalalkan mur'ah mereka itu untuk difitnah dengan pelbagai fitnah yang jelek, sebagaimana yang berlaku baru-baru ini. Sebahagian daripada tokoh ulama ahli sunnah wal jamaah difitnah dengan pelbagai fitnah, dilakukan character assassination. Kerana ini sikap mereka bercanggah dengan sikap Nabi SAW. Nabi menjamin umat ini dengan nama Allah. Nabi bersumpah terlindung dari kesyirikan, tapi tidak terlindung daripada berebut dunia, tidak terlindung daripada berebut harta benda. Tetapi kalau daripada kesyirikan, itu tidak akan berlaku. Tapi aliran Wahabi mengkafirkan majoriti umat Islam. Ustaz, jangan fitnah Wahabi. Tidak fitnah. Orang yang bercakap, Ustaz, jangan fitnah Wahabi itu, kenapa kamu hanya rajin berkata jangan fitnah? Kamu tidak pernah ingin melihat buku-buku golongan Wahabi sendiri yang terkandung di dalamnya itu pengkafiran terhadap umat Islam secara majoriti, yang mengatakan sebelum kebangkitan Syekh Muhammad Abdul Wahab, umat Islam berada di dalam kesyirikan. Bahkan Syekh Ibn Baz sendiri juga mengatakan perkara yang sama. InsyaAllah, saya pagi petang tadi, jazahullahu khairal jaza kepada Ustaz Faiz Al-Bakani kerana mengajar saya cara menggunakan OBS. Betul tak betul saya sebut wallahualam, OBS ke OSB ke, kurang lebih lah. OBS seingat saya, iaitu satu software yang mana saya boleh melakukan pembentangan sekarang ini live, hanya nampak saya sahaja. Tapi kalau dengan OBS ini saya belum cuba lagi, hanya test tadi dengan dia, boleh nampak saya juga membentangkan, boleh nampak slide yang dibentangkan itu ada cerita-cerita. insya-Allah doakan saya akan membentangkan slide menunjukkan bukti-bukti penyelewengan golongan Wahbi. Jangan nak bermuka-muka, jangan nak nampak kononnya baik, kononnya berlapang dada, sedangkan kamu menganggap orang Islam yang lain itu kafir dan musyrik. InsyaAllah doakan. Dengan demikian,
Pernyataan beberapa aliran seperti aliran Wahabi yang mengkafirkan majoriti umat Islam adalah sebuah kesalahan yang fatal, kerana itu menyalahi ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kelima, beliau mengkhawatirkan umatnya akan saling memerangi kerana berebutkan kekayaan duniawi. Iaitu kita tidak boleh nafikan. Itu kita memang lihat di hadapan mata kita. Umat Islam sanggup fitnah memfitnah. Umat Islam sanggup memakan daging saudaranya sendiri semata-mata ingin merebut jawatan, dan dengan jawatan itulah membawa kepada kekayaan dan sebagainya. Sedangkan itu semua perkara yang pasti akan ditinggalkan. Perhatikan, ya tuan-puan, apa yang berlaku pergolakan politik itu dengan pandangan syarak. Tidakkah berlaku digantikan dengan kerajaan yang baru dengan cara yang kita tidak sangkakan? Yang dikatakan Allahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha' wa tanzi'ul mulka min man tasha'. Ya Allah yang memberikan kerajaan kepada siapa yang engkau kehendaki, dan engkau sentap, engkau tarik kerajaan daripada siapa yang engkau kehendaki. Jadi kalau begitu, sehebat mana pun pangkat yang kita ada, setinggi mana pun jawatan yang kita pegang, itu merupakan sesuatu yang pasti kita akan tinggalkan pada satu masa nanti. Jadi kita mohon kepada pemimpin tertinggi negara, kepada raja kita, kepada Perdana Menteri kita, supaya memahami hilah dan bahaya golongan Wahabi ini. Kalau kamu memberikan amanah kepercayaan kepada golongan Wahabi, bermakna kamu memberi pisau kepada mereka untuk menikam umat Islam, mencederakan umat Islam, memecah belahkan umat Islam. Ini saya dapat perkongsian daripada duta daripada Libya. Itu saya masih bertugas di Institut Kajian Strategi Islam Malaysia, IKSIM. Kami menjemput duta daripada Libya, Sheikh Naif. Lalu beliau menceritakan betapa orang-orang Libya satu masa dahulu membiarkan fahaman yang ekstrim ini tersebar, menjauhkan umat daripada merujuk kepada kitab-kitab ulama yang muktabar, berpada dengan golongan-golongan ini. Lalu akhirnya mereka merasa kesal kerana Libya itu jatuh dan hancur kerana adanya ekstremisme, pemikiran yang ekstrim di kalangan umat Islam yang akhirnya menghancurkan dari dalam. Jadi saya pesan lagi sekali, dengan tidak ada apa-apa kepentingan dunia, tolonglah kepada pemimpin-pemimpin kita itu ambil tahu tentang apa yang dibimbangi oleh umat Islam Ahli Sunnah wal Jamaah di Malaysia. Kami tidak laparkan jawatan, kami tidak hendakkan pangkat dan juga gaji yang besar dan sebagainya. Lantiklah sesiapa saja yang mana berpegang dengan pegangan Ahli Sunnah wal Jamaah, akidahnya di atas manhaj Asy'ariyah Maturidiyah, fiknya secara asasnya atas mazhab Syafi'i, dan berpegang dengan tasawuf yang sunni, itu tasawuf Al-Imam Al-Ghazali dan juga Al-Junaid Al-Baghdadi rahmatullah alaihim ajma'in. Dalam hadis yang lain juga diriwayatkan an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala sa'altu rabbi li ummati arba'a khisalin fa'atani thalathan wa ma'anani wahidatan sa'altuhu alla takfura ummati wahidatan fa'ataniha wa sa'altuhu alla yuzhira alaihim aduwan min ghairihim fa'ataniha wa sa'altuhu alla yu'adzibahum bima 'udziba bihil umamu min qablikum fa'ataniha wa sa'altuhu alla yaj'ala ba'sahum bainahum famana'aniha. Baik, daripada Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, aku memohon kepada Tuhanku 4 perkara untuk umatku, lalu Allah memberikan kepada aku 3 perkara dari 4 itu dan menolak 1 perkara. Apa dia? Yang pertama, aku memohon kepada Allah agar umatku tidak kafir secara massa, secara keseluruhan, seluruhnya jadi kafir, menjadi kafir. Nabi Muhammad SAW memohon kepada Allah, jangan berlaku demikian, lalu Allah memberikan kepadaku. Jadi golongan Wahabi yang mendakwa ikut Nabi, adakah kamu tidak berjumpa dengan hadis ini? Atau adakah kamu meragui apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala di atas permintaan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, bahawa umat ini tidak akan menjadi kafir secara majoriti sebagaimana yang kamu suuzon kepada mereka. Dan aku memohon kepadanya, kepada Allah, agar tidak memenangkan musuh selain mereka atas mereka, lalu dia memberikan kepadaku. Maknanya kalau berlaku pun
kemenangan salah seorang itu antara umat Islam. Dan aku memohon kepadanya agar tidak mengazab mereka seperti azab bagi umat-umat sebelum kamu. Azab yang menyebabkan kehancuran secara total keseluruhannya juga Allah Ta'ala memperkenankan kepadaku. Jadi umat Nabi Muhammad SAW ini walaupun berlaku bala bencana, berlaku kehancuran di sana dan sini, tapi tidaklah kehancuran secara besar-besaran. Dan aku memohon kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala agar tidak menjadikan permusuhan yang keras di antara mereka. Lalu Allah menolak permohonan itu. Jadi, mahu atau tidak mahu, walaupun kita secara syarak berusaha untuk menyatukan umat Islam, berusaha untuk mengurangkan permusuhan di kalangan mereka, tetapi berdasarkan hadis ini, sekiranya berlaku juga, memang itulah yang dihalang oleh Allah Subhanahu Wa Taala di dalam 4 permintaan daripada Rasulullah SAW itu, maka daripada sudut hakikat kita redha dengan ketentuan Allah Subhanahu Wa Taala, dan walaupun daripada sudut syariat kita berusaha sebaik mungkin untuk umat Islam itu bersatu padu di atas satu agama, satu syahadah, satu Al-Quran dan satu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis di atas dijelaskan bahawa Allah Subhanahu Wa Taala telah mengabulkan doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar umat baginda tidak terjerumus ke dalam kesyirikan dan kekufuran secara total atau secara majoriti. Oleh itu berdasarkan hadis ini, melainkan Wahabi nak menolak hadis, bererti majoriti umat Islam terjaga dan terpelihara dari kekufuran. Barakah doa daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kerana demikian, kita melihat dengan terkilan terhadap aliran-aliran di luar Ahli Sunnah wal Jamaah, seperti aliran Wahabi, aliran Syiah, aliran Mu'tazilah, aliran Khawarij dan lain-lain yang mengkafirkan majoriti umat Islam di luar golongannya. Syiah menganggap selain daripada Syiah kafir. Demikian juga Mu'tazilah dan juga Khawarij. Sedangkan Ahli Sunnah wal Jamaah tidak menganggap orang-orang di luar Ahli Sunnah wal Jamaah itu kafir, kecuali memang terang-terangan mereka melakukan sesuatu perkara yang jelas mengeluarkan mereka dari agama. Tapi kalau sekadar mereka itu tergelincir daripada landasan Ahli Sunnah wal Jamaah, hanya saja mereka itu berdosa dengan sebab kegelinciran tersebut dan wajib mereka bertaubat kembali kepada Ahli Sunnah wal Jamaah. Tapi kita tidak sampai mudah-mudah mengkafirkan orang-orang seumpama ini. Lalu bagaimana dengan pernyataan para ulama Wahabi mendakwa bahawa bangsa Arab akan kembali menyembah berhala pada akhir zaman, sehingga atas alasan itu mereka memerangi umat Islam di semenanjung Arab dan sampai sekarang masih mengkafirkan majoriti umat Islam. Perhatikan, baca dalam buku-buku mereka. Bahkan ada ustaz-ustaz di Malaysia yang sudah terpengaruh dengan fahaman ini, tergamak mengatakan bahawa golongan Asy'ariyah iaitu majoriti umat Islam merupakan golongan yang sesat, golongan yang terpesong. Bahkan ada yang sampai mengkafirkan majoriti umat Islam. Pandangan kaum Wahabi tersebut merupakan pandangan yang gagal faham. Ini karakteristik orang Wahabi. Tidak semua orang Wahabi itu jahil. Tidak semua orang Wahabi itu tidak ada ilmu. Ada juga sebahagian daripada golongan Wahabi ini mereka mengaji. Mereka ada ilmu dan maklumat. Tetapi oleh kerana sikap mereka ini, maka mereka menjadi gagal faham apa yang mereka tahu. Yang berangkat dari kesalahan dalam memahami sumber hukum, salah dalam memahami Quran dan hadis. Dalam hadis-hadis yang sahih dijelaskan bahawa penyembahan berhala di kalangan masyarakat Arab akan terjadi menjelang hari kiamat setelah Allah mencabut ruh seluruh kaum orang yang beriman. Jadi itu akan berlaku satu kematian total orang-orang yang beriman yang ada dalam hatinya itu keimanan. Allah Ta'ala akan matikan. Setelah itulah baru berlakunya penyembahan berhala. Bukan ketika mana masih lagi orang-orang Islam ini, Allah Ta'ala kekalkan mereka hidup di dunia ini. Cuba lihat riwayat hadis yang sahih ini. An Aisyah radhiyallahu anha qalat sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu la yadhhabul lailu wan naharu hatta tu'badal lat wal uzza. Fakultu ya Rasulullah in kuntu la'azunnu hina anzalallahu walladhi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyuzhirahu 'ala ad-dini kullihi walau karihal musyrikun anna dhalika
tama qala innahu sayakun sya'allahu thumma yab'atsullahu rihan tayyibatan fatawaffa kullaman fi qalbihi mithqalu habbati khardalin min imanin fayabqa man la khaira fihi fayarji'una ila dini abaihim. Kita ini tidak mahu berdepan dengan hari kiamat. Kenapa? Kerana mereka yang akan ditimpa ke atasnya kiamat adalah mereka yang sudah tidak ada iman di dalam hati mereka. Berdasarkan hadis ini daripada Siti Aisyah, daripada Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha, beliau berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, waktu malam dan siang tidak akan terhenti, tidak akan sirna sehingga Lata dan Uzza disembah lagi. Akan berlaku kesyirikan menyembah berhala lagi. Tapi bila? Lalu aku berkata, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku mengira bahawa setelah Allah menurunkan ayat, dialah yang telah mengutuskan Rasulnya dengan membawa petunjuk, yakni Al-Quran, dan agama yang benar untuk dimenangkan di atas segala agama. Walaupun orang-orang musyrikin tidak menyukainya. Surah Taubah ayat 33. Bahawa agama tersebut benar-benar telah sempurna. Maka Nabi SAW bersabda, sesungguhnya dari demikian itu akan terjadi apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Memang berlaku umat Islam, agamanya telah sempurna, telah menang, telah diterima, kemudian Allah mengirimkan angin yang harum. Tapi bila masa, saat dan ketikanya Allah akan jadikan manusia itu kembali menyembah berhala, maka Allah mengirimkan angin yang harum yang akan mencabut setiap hatinya terdapat keimanan walaupun seperti biji khardal. Maknanya iman dalam hati itu sedikit saja. Selagi mana ada iman dalam hati dia, dengan angin yang didatangkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala ini, mereka akan meninggal dunia. Lalu akan tersisa pada ketika itu orang-orang yang tidak memiliki kebaikan langsung, orang yang tidak ada iman langsung di dalam hati mereka. Maka mereka akan kembali kepada agama nenek moyangnya, iaitu agama menyembah berhala. Bukan sebagaimana yang dituduh oleh golongan Wahabi, kononnya sebelum kebangkitan Muhammad bin Abdul Wahhab pada kurun ke-18 Masihi bersamaan dengan kurun ke-12 Hijriah, mereka berada di dalam kesyirikan. Ini mendustakan kepada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang telah kita rujuk sebelum daripada ini. Jadi hadis yang sebentar yang kita bacakan tadi adalah riwayat Imam Muslim rahimahullah taala. Dalam riwayat lain juga dijelaskan, an Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yakhrujud dajjalu fi ummati fayamkuthu arba'in la adri arba'ina yawman aw arba'ina syahran aw arba'ina aman fayab'atsullahu Isa bin Maryam ka'annahu Urwatu bin Mas'udin fayatlabuhu fayuhlikuhu thumma yamkuthun nasu sab'a sinina laisa baina ithnaini adawatun thumma yursilullahu azza wa jalla rihan baridatan min kibalis syami fala yabqa ala wajhil ardi ahadun fi qalbihi mithqalu dzarratin min khairin aw imanin illa qabadathu hatta law anna ahadakum dakhala fi kabidi jabalin la dakhalathu alaihi hatta takbidahu. Qala sami'tuha min Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Qala fayabqa syirarun nasi fi khiffati at-tayri wa ahlamis sibai la ya'rifuna ma'rufan wa la yunkiruna munkara. Fayatamathalu lahumus syaitanu fayaqulu ala tastajibuna fayaquluna fama ta'muruna faya'muruhum bi ibadatil awthan. Daripada Sayyidina Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah bersabda, Dajjal akan muncul di tengah-tengah umatku. Lalu Dajjal ini akan tinggal bersama mereka selama 40. Jadi kata perawi, aku tidak pasti yang dimaksudkan 40 itu adakah 40 hari, adakah 40 bulan,
ataupun na'udzubillah kalau sampai 40 tahun. Ya, perawi tak pasti ya. Nabi SAW ada sebut 40, tapi 40 hari kah, 40 bulan kah, atau 40 tahun tidak pasti. Lalu Allah Subhanahu Wa Taala mengutuskan Nabi Isa ibn Maryam alaihi salatu wassalam. Lalu Nabi Isa alaihi salam mencari Dajjal lalu membinasakannya. Kemudian manusia hidup selama 7 tahun. Ya, selepas kebangkitan Nabi Isa AS, selama tempoh 7 tahun, hidup aman damai. Tidak ada pertikaian antara dua anak manusia. Mana manusia hidup pada ketika itu aman damai. Tidak ada peperangan, bahkan tidak ada pertikaian dan perbalahan. Kemudian Allah SWT menghembuskan angin dingin yang datang dari arah negeri Syam. Allah turunkan angin yang dingin. Yang kalau ikut dalam hadis yang tadi itu, yang wangi, yang datang dari arah negeri Syam. Maka, bila datang angin ini, tidak ada seorang pun yang di dalam hatinya terdapat walaupun sebiji sawi kebaikan ataupun keimanan, ya, kecuali angin itu pasti akan mengambil nyawanya. Jadi wallah alam lah. Macam mana? Sekarang pun katanya sudah ada orang yang mengkaji teknologi, ya. Dia kaji apakah genetik orang Islam, apakah karakter yang unik yang ada pada orang Islam, supaya kalau diciptakan satu senjata biologi atau apa, yang mati hanya orang yang ada genetik ataupun karakteristik tersebut. Wallah alam, ya. Ini yang saya pernah baca. Jadi ini baru dalam fikiran teknologi manusia. Maknanya hanya orang tertentu sahaja, orang yang Islam sahaja, apakah karakter yang unik pada mereka, hanya mereka sahaja yang akan terbunuh dengan senjata tersebut. Ini baru dalam kajian ataupun teknologi manusia. Maka tentulah Allah SWT yang maha berkuasa. Allah berkuasa untuk mendatangkan angin yang hanya membunuh, yang hanya mematikan orang-orang Islam semata-mata. Hingga jika ada di antara mereka yang bersembunyi di perut gunung sekalipun, nescaya angin itu akan mendatanginya hingga mencabut nyawanya. Dia, iaitu Abdullah radhiyallahu anhu berkata, aku mendengarnya dari Rasulullah SAW. Kemudian tinggallah manusia-manusia yang jahat. Yang mana manusia yang jahat ini bersegera dalam melakukan kejahatan. Ini ciri-ciri itu pun dah ada di zaman kita. Tapi belumlah, maknanya mereka sahaja yang nak lakukan kebaikan pun masih ada. Tapi bila berlaku orang-orang yang beriman semua telah meninggal dunia dengan datangnya angin tadi, maka yang tinggal hanyalah orang-orang yang jahat. Dan mereka itu kalau bab kejahatan, mereka laju, mereka segera. Dan mereka tidak mengenal kebajikan. Mereka tidak mengingkari kemungkaran. Kemudian syaitan menampakkan dirinya dan menyeru, mahukah kalian menerima ajaranku? Jadi ketika itu syaitan datang untuk menyesatkan mereka, untuk mendorong mereka nanti sama-sama dengan dia di dalam neraka. Lalu dia mengatakan, mahu tak ikut ajaran saya? Lalu mereka menjawab, apa kamu perintahkan kepada kami? Maka syaitan menyuruh mereka menyembah berhala-berhala. Na'udzubillah min zalik. Ini yang akan berlaku. Bukan sebagaimana yang disangkakan oleh golongan Wahabi. Kita pergi ziarah kubur wali, kita telah jadi syirik. Kita ziarah kubur Nabi, berdoa di sisi kubur Nabi, kita telah menyembah Nabi. Ini betul-betul gagal faham. Baik, ini juga hadis yang kita baru bacakan tadi adalah hadis riwayat Imam Muslim rahimahullah ta'ala. Jadi dua hadis yang sahih di atas memberikan penjelasan bahawa penyembahan berhala di semenanjung Arab itu hanya akan terjadi ketika dunia sudah menjelang kiamat. Setelah Nabi Isa AS telah wafat dan seluruh orang yang beriman dicabut ruhnya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sekarang Dajjal pun belum lagi, Nabi Isa AS belum lagi, angin yang mematikan orang beriman belum lagi. Tetapi Wahabi telah tergopoh gapah mensyirikkan orang-orang Islam dengan alasan kononnya kita itu menyembah kubur, menyembah wali, menyembah Nabi dan sebagainya. Kerana itu, dua hadis di atas membantah terhadap penyimpangan ulama-ulama Wahabi yang mendakwa kononnya umat Islam telah banyak yang menyembah berhala menjelang lahirnya aliran Wahabi, iaitu pada kurun ke-18 dan menjelang berdirinya kerajaan Arab Saudi. Hadis-hadis di atas justru menegaskan bahawa penyembahan berhala di kalangan bangsa Arab itu hanya akan terjadi setelah meninggalnya semua kaum yang beriman menjelang hari kiamat, yakni selepas turunnya Nabi Isa AS dan selepas kewafatan Nabi Isa AS. Jadi mereka ini istijal, tergopoh gapah untuk mengaplikasikan kesyirikan yang akan kembali di Jaziratul Arab. Kemudian fakta yang ketiga,
kelebihan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah majoriti umat Islam ini mengikut kebenaran. Bukan tidak ada yang menyeleweng, bukan tidak ada yang sesat, tetapi majoriti mengikut kepada kebenaran. Saya terbaca satu tulisan yang mendakwa, tak apalah kalau kita bukan majoriti pun asalkan kita benar. Sedangkan yang diberi panduan oleh Nabi SAW, kerana kalau berkata kita benar, masing-masing mendakwa benar. Yang majoriti mendakwa dia benar, yang minoriti juga mendakwa dia benar. Jadi kalau begitu kata dia, tak apalah kita majoriti asalkan kita berada atas kebenaran. Jadi kalau begitu masing-masing mengaku yang benar, yang majoriti mengaku yang benar, minoriti juga mengaku benar, mana yang benar? Jadi kita lihat panduan daripada Nabi SAW. An Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna ummati lan tajtami'a ala dhalalatin fa idza ra'aitumul ikhtilafa fa 'alaikum bisawadil a'zam. Hadis riwayat Ibn Majah, Abad Ibn Humaid, At-Tabrani, Al-Lakai dan Al-Hafiz As-Sayuti menilai hadis ini sebagai hadis yang sahih. Daripada Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu anhu, beliau berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya umat aku selama-lamanya, lan ini nafi li istiqbal, maknanya selama-lamanya umat aku tidak akan bersepakat pada kesesatan. Oleh kerana itu, apabila kalian mendapat terjadinya perselisihan, yang ini mengaku dia betul, yang ini mengaku dia betul, maka ikutilah golongan majoriti. Fa'alaikum bisawadil a'zam. Hati-hati ya dengan golongan yang mendakwa tak apalah kita sedikit asalkan kita betul. Bahkan dia membawa ayat-ayat tidak relevan, wa qalilun min ibadiyas syakur. Sedikit daripada kalangan hamba-Ku yang bersyukur. Ya, kalau bercakap tentang yang bersyukur, yang menggunakan nikmat Allah untuk beribadah kepada Allah Taala memang sedikit. Bukan saja golongan yang menyeleweng, bahkan di kalangan ahli sunnah wal jamaah yang rajin beribadah itu sedikit. Ini bukan bercerita tentang konteks bersyukur. Ini bercerita tentang konteks orang yang berada di atas kebenaran. Maka kalau dikatakan yang sedikit itu betul, berdasarkan wa qalilun min ibadiyas syakur, maka kalau begitu yang sedikit itu yang mana satu? Kerana yang sedikit, yang minoriti itu banyak. Wahabi minoriti. Syiah walaupun ramai masih lagi minoriti berbanding ahli sunnah wal jamaah. Mu'tazilah minoriti. Khawarij minoriti. Bahkan golongan seperti Qadiani, golongan seperti pengikut Ayah Pin, ya, ini semua golongan yang tidak ramai. Adakah kalau berdasarkan yang tidak ramai itu betul, maka yang mana satu antara mereka yang betul? Sedangkan yang ramai daripada dahulu sehingga sekarang hanya satu, itulah umat Islam ahli sunnah wal jamaah yang di atas manhaj Rasulullah SAW dan juga para sahabat, yang dipertahankan pegangan mereka oleh dua orang imam, Al-Imam Abu Hasan Al-Ash'ari dan Al-Imam Abu Mansur Al-Maturidi rahmatullah alaihima. An Ibni Umar radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yajma'ullahu hadhil ummata 'alad dhalalati abada wa yadullahi 'alal jama'ati fattabi'us sawadal a'zam fa innahu man syadza finnar. Daripada Sayyidina Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhuma, anak pada Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, beliau berkata bahawa Nabi SAW bersabda, Allah Ta'ala tidak akan menghimpunkan umat ini di atas kesesatan selama-lamanya. Tangan Allah berada bersama jamaah. Jadi macam mana nak difahami tangan Allah itu dengan makna yang zahir? Sedangkan makna zahir daripada tangan itu adalah anggota badan. Sebab itulah kita katakan, kalau benar kamu nak mengikut kepada salaf, jangan ditakwilkan, jangan ditafsirkan makna yad itu, katalah saja yadullah, tapi makna serah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau terjemahnya tangan. Tapi kalau tangan dengan makna yang zahir, itu tidak sabit bahawa Allah Ta'ala beranggota badan. Bahkan itu bercanggah dengan akidah kita. Makanya isbatkan yadun, tapi makna itu tahfidz, serah pada Allah Ta'ala. Kalau memang kamu itu ingin mengikut kepada jalan salaf. Kerana kalau dengan makna yang zahir, walaupun dikatakan tangan Allah tak sama dengan tangan makhluk, apa makna tangan Allah di atas jamaah? Dengan makna yang zahir, apa makna tangan Allah di atas jamaah? Bukan dalam konteks ini bermakna pertolongan Allah, redha Allah itu bersama dengan jamaah.
yakni jemaah umat Islam, bukan jemaah parti politik, ya, jemaah umat Islam. Jadi mereka keliru, ya. Nanti insya-Allah mungkin kita akan bertemu dengan isu ayat-ayat mutasyabihat ini. Mereka mendakwa ikut salaf tidak takwil, padahal takwil di situ bermakna tafsir. Salaf tidak tafsir, salah beriman dengan apa yang dikatakan yadullah, tetapi salah menyerahkan makna yadullah itu kepada Allah Ta'ala. Atau ada juga sebahagian yang memahami dengan makna yang masih benar, iaitu yadun itu boleh bermakna kuasa. Maka kuasa Allah itu macam kita kata kullu syai' biyadillah, setiap sesuatu di tangan Allah, yakni dalam kuasa Allah. Kalau di sini yadullah alal jamaah, itu lebih sesuai dengan pertolongan dan ridha Allah berserta dengan jamaah. Maka kalau begitu, Nabi SAW berpesan, fattabi'us sawadal a'zam, hendaklah kamu itu mengikut kepada golongan majoriti. Jadi macam mana kamu kata, oh tak apalah kalau kita sedikit janji kita betul, walaupun kita menyesatkan majoriti umat Islam, tak apa asalkan kita betul. Sedangkan Nabi SAW memberi amaran, fa'innahu man syadza finnar. Ini fi muqabil jamaah. Ini adalah the opposite of jamaah, iaitu orang yang syudzuz, orang yang ganjil, nanti dia juga akan ganjil terasing di dalam neraka, wal iyazubillah. Terakhir untuk malam ini insya-Allah kita lihat hadis riwayat Imam Al-Baihaqi dalam As-Sunanul Kubra an Abu Ghalib bin Aba Umamah radhiyallahu anhu yaqulu, maaf kan ra'a, tu rasa pelik dia punya baris itu, ra'a, baru kena ra'a Abu Ghalibin. Jadi Abu Ghalibin jadi fa'il, barulah kena Aba tu, Aba Umamah jadi maf'ulun bih. Ra'a Abu Ghalibin Aba Umamah radhiyallahu anhu yaqulu fil khawariji kilabu jahannam syarru qatla tahta zillis samai thalatha marratin khairu qatla man qataluh. Qala qultu min kibalika taqul aw syai'un sami'tahu min Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Qala inni idzan la jari'un bal sami'tuhu la marratan wala marrataini hatta adda sab'an thumma qala inna bani Israila tafarraqu ala ihda wa sab'ina firqatan wa inna hadhil ummata tazidu alaihim firqatan kulluha finnari illa sawadul a'zam. Abu Ghalib melihat sahabat Nabi iaitu Abu Umamah radhiyallahu anhu berkata tentang orang-orang Khawarij yang terbunuh. Kan berlaku fitnah orang-orang Khawarij yang memerangi Sayyidina Ali karamallahu wajhah. Lalu apabila melihat orang-orang Khawarij yang terbunuh ini, lalu dia mengkomen, mengatakan mereka itu adalah anjing-anjing neraka Jahannam. Inilah seburuk-buruk mayat di bawah langit, ya, golongan Khawarij, ya, yang memerangi umat Islam. Lalu mereka terbunuh, dan yang mati di kalangan mereka itu adalah seburuk-buruk mayat, ya. Na'udzubillah, kalau ada di kalangan kita yang memfatwakan bahawa orang-orang ISIS, orang-orang Khawarij di zaman kita ini yang membunuh umat Islam, sampai sanggup difatwakan bahawa orang yang mati dalam ISIS ini adalah orang yang mati syahid. Sedangkan dalam hadis, golongan Khawarij yang membunuh umat Islam ini dikategorikan sebagai seburuk-buruk mayat di bawah kolong langit ini. Lalu Abu Ghalib nak memastikan, bertanya, apakah mereka itu orang-orang Khawarij yang dimaksudkan oleh anda, wahai Abu Umamah? Lalu dia menjawab, ya. Yang saya maksudkan kilabu jahannam, ya, ini orang Khawarij. Yang saya maksudkan seburuk-buruk mayat di bawah langit, ya, orang Khawarij. Lalu dia berkata, ini hanya pendapat pribadi anda atau anda mendengarnya dari Rasulullah SAW? Nak tahulah, adakah kamu saja berpendapat begitu? Lalu dia menjawab, kalau ini hanya pendapat itu, bermakna aku ni benar-benar berani. Bercakap satu benda hanya semata-mata pendapat saja, dalam keadaan begini, memang aku ni berani sangatlah. Tetapi ini sebenarnya aku mendengar dari Rasulullah SAW. Bukan sekali, bukan dua kali, bahkan sampai 7 kali aku dengar Nabi SAW menyebut sebegini, bahawa orang Khawarij ini adalah kilabu jahannam, anjing-anjing neraka, dan bahawa mereka adalah seburuk-buruk orang yang terbunuh di bawah langit bumi ini. Kemudian Abu Umamah berkata,
Sahabat Nabi ini berkata radhiyallahu anhu, sesungguhnya Bani Israel telah terpecah-pecah menjadi 71 aliran. Dan sesungguhnya umat ini akan melebihi satu aliran, yakni 72 dari mereka. Sesungguhnya akan masuk ke neraka kesemuanya kecuali as-sawadul a'zam, iaitu golongan majoriti. Jadi hati-hati, hadis ini menyampaikan beberapa pesanan terhadap umat Islam, iaitu pertama, umat Islam tidak akan bersepakat di atas kesesatan. Bermakna kalau umat Islam sudah sepakat, terjamin bahawa perkara yang mereka sepakati itu tidak sesat. Artinya ketika mereka melakukan kesepakatan, maka hasilnya dijamin benar dan tidak sesat, sehingga kesepakatan itu menjadi acuan bagi yang lain dan mesti wajib mengikutinya. Dalam ilmu usul fiqh, hal tersebut dipanggil sebagai al-ijma'. Yang kedua, ketika umat Islam mengalami perpecahan, perselisihan, perbezaan dengan lahirnya banyak aliran yang berbeza-beza, maka Rasulullah SAW telah memberi pesanan agar mengikuti golongan majoriti. Dengar orang-orang Wahabi, bukan mengikuti golongan minoriti seperti yang kamu cuba kelirukan umat Islam. Dengan demikian, golongan majoriti ini dijamin tidak tersesat. Golongan majoriti inilah yang akan selalu mendapat pertolongan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan yang ketiga, Rasulullah SAW juga menyampaikan peringatan agar tidak kita mengikuti aliran minoriti. Wa man syadza finnar. Siapa yang minoriti, yang ganjil, dia nanti akan masuk ke dalam neraka. Maka kita itu berpegang dengan aliran majoriti ahli sunnati wal jamaah, bukannya golongan minoriti seperti golongan Syiah, seperti golongan Wahabi, Mu'tazilah, dan sebagai seumpama dengannya. Hadza wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah pada kuliah kita malam besok di muka surat 34 akan masuk membincangkan hakikat ahli sunnah wal jamaah. Kerana Wahabi pun kebelakangan ini tidak segan silu, tidak malu muka mengaku kononnya mereka lah ahli sunnah wal jamaah, dan mereka menyesat bahkan mengkafirkan majoriti umat Islam Asy'ariyah Maturidiyah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah bil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma shrah sudurana wa ahsin akhlaqana wa azim ujurana wa nawwir qulubana bi nuri hidayatika kama natarda bi nuri syamsika abadan abada bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma arham ummata Muhammad. Allahumma aslih ummata Muhammad. Allahumma farrij an ummati Muhammad. Wa sallallahu ala khairi khalqihi sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Wal afu minkum.